sufiah lagi pula. Maka menziarahi makam-makam mereka itu menambah iman, kerana mengingatkan mereka ni sebagai syiar agama. Menziarah para nabi, menziarah ulama, menziarah orang soleh, ada barakah, keberkatan itu lain. Dia bukan tempat mahalul huzni, bukan tempat sedih. Dia tempat mahalul qawiyil iman, tempat nak kuatkan iman. Bila kita tengok kubur orang soleh ni, kita teringat perjuangan dia tu. Sampai mati dia berjaya. Timbul kita punya semangat nak beriman. Maka perempuan pun disuruh ziarah. Dan haram bagi perempuan yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang muda-muda itu, dan harus bagi perempuan yang tuha, yang tidak diingin. Orang tengok pun tak berapa nak dah. Bagi laki-laki, pada mereka itu. Kalau perempuan yang muda-muda pun tak digalakkan juga, haram. Ni mana ni? Haram ni haram berkait, bukan haram zati ni. Kerana takut mendatangkan fitnah. Kata haram aridi. Orang perempuan muda-muda ziarah kubur haram aridi, haram berelat. Haram ni sebab apa? Sebab boleh menjatuhkan fitnah. Kalau nak pergi juga kena tutup. Jangan sampai jadi berlaku fitnah di kubur, bercampur lagi perempuan. Ada pun perempuan tua yang tidak diingin, harus, tak ada masalah. Dan sungguhnya telah ijma' oleh muslimun atas sunat ziarah kubur. Ijma' muslimun, semua orang Islam kata ziarah kubur ni sunat. Seperti barang yang dihikayatkan akan dia oleh Imam Nawawi. Telah berkata Imam Nawawi, dan telah mewajibkan akan dia oleh Daud Az-Zahiri. Jadi ada satu ulama namanya Syekh Daud Az-Zahiri. Dia pendiri mazhab Zahir. Bukan mazhab Wahabi, mazhab Zahiri. Dia selain daripada ayat mutasyabihat, dia tidak ada yang ditakwil. Dia pegang pada yang zahir. Mazhab Daud Az-Zahiri. Jadi bagi Syekh Daud Az-Zahiri, ziarah kubur tu wajib tak ziarah berdosa. Telah berkata Imam Nawawi, bermula tempat yang kata ijma' sunat ziarah kubur itu bagi laki-laki. Kata ziarah sunat ziarah kubur siapa ni? Laki-laki. Dan pada perempuan, ziarah kubur para nabi sebagai itu khilaf ulama. Ziarah kubur biasa ni, kubur selain pada ulama. Ziarah kubur biasa ni khilaf ulama masalah orang perempuan ziarah. Bermula qaul, pendapat yang azhar, yang kuat pada mazhab Syafi'i, makruh. Kata dia, pendapat paling kuat makruh. Taklah haram, makruh. Jangan pula kita kata haram pula, makruh. Pendapat paling kuat orang perempuan ziarah kubur ni makruh. Sebab dia mahallul huzni, tempat sedih. Hati dia tu, kalau dia selalu ziarah, dia sedih, tak dia buat kerja. Dia tak digalakkan. Dan telah meriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Ya'la, berkata ia, telah keluar kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah, maka melihatlah ia Nabi akan beberapa perempuan. Nampak orang perempuan tengah ziarah kat kubur. Maka bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu menanggung akan dia? Kamu ni orang perempuan, kamu tanggung jenazah ke? Maka sahut mereka tu, tidak ada, kami tak bawa jenazah ni, kami ikut je. Maka sabda Nabi lagi, adakah kamu hei perempuan menanam akan dia mayat? Kamu semua ni nak tanam jenazah ke? Maka sahut jawab perempuan tadi, tiada ya Rasulullah, kami tak tanam.
Maka sabda Nabi lagi, kembali oleh kamu, pergi balik. Ni hadis Bukhari ni. Nabi kata, kalau macam tu pergi balik, tak usah duduk sini, pergi balik. Nabi suruh perempuan tu balik. Bermula yang diziarah itu maka sabda kembali oleh kamu, bermula yang diziarah itu tiada diberi pahala. Kalau kamu pergi juga, pahala tak ada. Orang perempuan pada mahalul huzni. Berbeza orang lelaki pergi sana, mahalu tazkir, mengingatkan pada mati. Tengok kubur ni, kubur. Kalau sudah sampai masa untuk mati, exercise lah macam mana pun. Datang masa mati, peringatan untuk diri. Hadimul lazat, membinasakan kelazatan dunia tu. Orang dapat pahala. Orang perempuan dia tak fikir situ. Pada zahir lah, pada amnya, pada umumnya, bila pergi ziarah kubur tu memang betul-betul dia bersedih, kesedihan yang sangat, sampai tak boleh nak tidur. Maka sebab itulah syarak menjatuhkan makruh. Kata Al-Qastalani, Ibnu Hajar Al-Qastalani, pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari, bermula tuntut tanya Nabi alaihi salam. Kenapa Nabi tanya tu? Kau ni tanggung mayat ke? Adakah kamu, hei orang perempuan, tanah mayat? Kenapa Nabi tanya? Daripada mereka itu, tanya tu sebab engkar. Nabi tahu pun, bukan Nabi tak tahu, kata dia orang perempuan tu tak tanggung mayat. Nabi tanya buat apa? Saja tanya. Nabi tanya tu kerana engkar. Macam kita lah. Kita tahu contoh macam mana, kita tahu bulan puasa tak boleh buka kedai. Lepas tu kita tanya orang tu, ni bulan puasa boleh buka kedai ke? Buka kedai, buka kedai makan bagi orang makan, bagi orang Islam makan. Ini kamu buka kedai ni, orang Islam makan ni, boleh buka ke? Pertanyaan seperti itu bukan suruh jawab. Tanya tu tanya engkar. Jangan buka lah. Kalau boleh jangan buka kedai ni. Gitu kat sini. Jadi Nabi tanya tu, hei orang perempuan, kau tanggung jenazah ke? Bukan tanya tu, yang menjawab pula, nak tanggung. Tanya tu tanya engkar, istifham diingkari, mengingkari dan cerca atas keluar mereka itu. Macam mak marahkan anak lah, balik malam lewat, mak ayah tanya, ni dah pukul 12 ni, kau keluar malam ke? Padahal tahu dah, boleh keluar malam ke pukul 12 ni? Itu bukan tanya tu. Tanya kena, jawab kena. Tanya tu nak bagi tahu, dah pukul 12 jangan keluar tau. Nabi tanya, hei orang perempuan, kau iring mayat ni, kau tanam mayat ke? Tak. Habis tu kau tanggung mayat? Tak. Pergi balik. Itu kata Qastalani, hadis tu menunjukkan Nabi marah, Nabi tegur, balik. Dan adapun ziarah mereka itu bagi kubur itu harus bagi yang lain daripada perempuan yang muda itu, selama tiada lazim. Kalau lain daripada kubur tu, kubur yang biasa, harus orang perempuan ziarah kubur Nabi, kubur itu yang lain daripada perempuan yang muda, selama tiada lazim atas demikian itu, berhimpun atas kubur itu bagi berbilang-bilang atau mengangkatkan suara. Berbilang-bilang ni mengadu-ngadu, atau mengangkatkan suara menangis-nangis. Dan jika ada seperti demikian itu, nescaya haram. Ini saya nak sentuh sikit ni. Yang inilah yang saya tengok ramai di kalangan mereka yang tidak mengikuti pengajian tradisional,
menjadi keliru bila membaca kitab-kitab Syafi'i ataupun membaca kitab-kitab Jawi. Ya, bila ni contoh macam kat sini tadi, ya, dia kata apa tadi? Dan dia kata harus ziarah tu selama tidak lazim demikian tu berhimpun atas kubur bagi berbilang-bilang. Berbilang-bilang maksud apa ni? Bukan ramai-ramai, bukan. Berbilang-bilang ni mengadu-ngadu. Menjerit-jerit, mengangkat suara, kau bila nak hidup kenapa dah aku macam ni, macam tu. Kalau macam tu haram. Sama juga macam dalam kitab kata, setengah kitab kata haram, makruh, bid'ah berhimpun di rumah mayat membuat kenduri. Majlisul maktam. Maktam tu macam mana tu maksud tu? Ya. Maksud dia berhimpun ramai-ramai berbiji sabak, mana menangis-nangis, kumpul ramai-ramai menangis, sedih. Benda ni kalau nak faham, kat Malaysia tak faham. Ni masalah. Kenduri zaman jahiliah orang Arab tidak boleh disamakan kenduri arwah yang dibuat oleh orang Melayu. Kat mana beza dia? Adapun perbuatan jahiliah di zaman Nabi SAW, malah sebagian orang-orang Arab masih meneruskan perkara tersebut. Apa dia? Mereka akan himpun ramai-ramai, nangis ramai-ramai. Dia buat bagi makan kenduri, tapi kenduri itu bukan baca tali arwah ke apa. Himpun ramai-ramai tu nak menangis. Nak ingat si Fulan ni banyak jasanya. Menangis. Ambil tisu. Menangis. Lepas tu menjerit. Teruk. Perbuatan Arab jahiliah tu. Itu maksud kitab tu. Himpun ramai-ramai, buat majlis teriak. Tapi disalah ertikan, sebab kita tak pernah tengok keadaan macam tu. Bila baca dalam kitab, mazhab Syafi'i pun larang buat kenduri arwah. Disamakan macam mana yang dalam kitab, yang padahal maksud dalam kitab tu menerangkan keadaan Arab jahiliah. Dan juga masih diteruskan sebagai pada adat-adat mereka tu, bila orang mati teruk. Ada pun kita yang berlaku di Malaysia ini, di Nusantara umumnya, bila orang meninggal kita kumpul tu, mana pula kita pergi menangis ramai-ramai pula. Kita membaca tahlil arwah. Tujuan himpun tu pun dah tak sama. Bagi makan tu sebab orang yang jauh-jauh bagilah makan. Ini perbezaan ni yang selalu dibahas. Yang saya tengok kebanyakan kekeliruan itu berlaku kerana membaca kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama yang hidup 200 tahun dulu. Mana keadaan di negara mereka itu tak sama bukan kat sini. Jadi bila kita tak faham, kita cuba kiaskan dengan apa yang di sini. Ini masalah. Sama juga contoh macam dalam sebahagian kitab, dia kata apa ni, musang, sa'labun halal dimakan. Bila terjemah bahasa Melayu, musang, padahal sa'labun yang dimaksud ni musang yang ada di negara Arab tu, civet. Bila terjemah Melayu ni kita buruh nama musang, padahal kalau terjemah betul namanya jebat. Dia makan buah, bukan yang makan ayam malam-malam tu. Ini contoh macam mana kekeliruan berlaku mengertikan makna-makna yang ada dalam kitab, dikarenakan kita tak ada pengalaman dan tak faham maksud sebenarnya, jadi kita salah faham, sehingga kita telah mengharamkan benda yang tak patut haram, menghalalkan benda yang tak patut halal. Sebab nama sama, nama tu sama. Contoh lain saya nak buat ni jauh sikit ni. Dalam kitab-kitab fiqh kata, barang siapa memakai jawrab. Jawrab ni macam stokin. Jawrab terjemah bahasa Melayu stokin. Maka haruslah disapu air di atasnya
Apabila buat macam khuf, kalau kita dah ada wuduk, kita pakai jawrabun, yang diartikan dalam bahasa Melayu sebagai stokin, sarung kaki, bolehlah sapu di atas. Padahal maksud dalam kitab itu, jawrabun itu ialah stokin tebal yang dibuat pada bulu yang air tak tembus. Tebal tu, dah macam kasut. Yang itu. Tetapi bila kita tidak faham istilah itu, maka dipahamkanlah dengan apa yang kita faham, maka jadilah kekeliruan. Boleh faham? Ikan ke sini? Ni. Jadi ziarah ni, yang kata tak boleh, yang kata yang haram ni, bila berhimpun tu untuk menjerit-jerit, mengadu-ngadu, berbilang-bilang, mengangkat suara, ni haram. Dan jika ada seperti demikian itu, kalau macam itulah jadi dia nascaya baru jadi haram. Haram perempuan ziarah, walaupun ziarah pada Nabi, bukan makruh lagi dah. Dan menunjukkan bagi demikian itu akan barang yang dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari. Berkata Imam Bukhari, telah lalu Nabi SAW dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kubur. Maka bersabda Nabi SAW, takut olehmu akan ittaqullah, ittaqillah, takut kamu akan Allah. Usburi, sabar olehmu. Sahut perempuan itu, jauh olehmu daripada aku. Kata kat Nabi itu, pergi jauh daripada aku. Ba'idni, ba'id binni, pergi jauh kau. Maka bahawasanya kau tiada kena bala. Perempuan kata kat Nabi, kau apa tahu? Dia tak tahu tu Rasulullah. Aku yang kena bala bukan kau, dengan musibahku. Dan padahal tiada mengenal oleh perempuan itu akan Nabi SAW. Dia tak tahu tu Nabi. Kalau dia tahu tak sebut dia. Maka dikata orang itu, bahawasanya ia Nabi SAW. Kau ni pergi cakap macam tu, kau tahu siapa tu? Itu Nabi tu. Maka datanglah ia kepada pintu Nabi SAW. Sedih, salah adab. Maka tiada mendapat ia di sisi Nabi itu orang menunggu pintu. Maka berkata perempuan itu, tiada hamba kenal akan tuan hamba ya Rasulullah, minta maaf sangat, aku tak tahu kau Rasul. Maka sabda Nabi SAW, hanya sungguhnya bermula sabar itu pada ketika berdampak yang pertama. Maka Nabi kata, sabar ni masa mula-mula musibah datang. Kalau lepas, kau dah lepas semua, kau dah menangis melolong betul-betul, sabar. Tak sabar tu. Innamas sabru fi maujin awal. Pada pukulan pertama tu, pukulan pertama musibah datang tu, kita tahan, kita pandang Allah, tu sabar. Kalau tiba-tiba kena musibah, kita makilah, habis kita maki, lepas tu sabar. Itu tak sabar. Sabar ni masa mula-mula kena tu. Maka difaham daripada hadis ini bahawa sungguhnya yang menyuruh Nabi akan perempuan itu dengan sabar dan mengira-ngira pahala, dan menegah ia akan dia daripada berteriak, dan menegah ia akan dia daripada ziarah. Faham pada hadis. Dan telah berkata oleh Ibn Hajar Al-Qastalani, disunatkan bagi perempuan itu ziarah kubur anbiya dan awliya. Kenapa? Kerana diharapkan akan kebajikan dan barakah. Nampak? Ibn Hajar kata, ada pun masalah ziarah orang alim, ziarah kubur awliya, kubur anbiya, sunat. Kerana menziarah kubur mereka ni ada barakah, ada intifa', ada manfaat. Dia menguatkan lagi, dikecualikan. Dan telah berkata oleh Al-Qastalani bahawasanya barang yang datang warid daripada suruh dengan ziarah itu, ditanggungkan dah perintah itu atas sunat dengan nisbah bagi laki-laki. Dan adapun perempuan yang muda-muda pada zahirnya haram. Perempuan cantik-cantik, elok-elok dan menawar pakai muka, haram, sebab mendatangkan fitnah. Telah berkata ia,
Dan atas pendapat ini ditanggungkanlah hadis Tirmizi. Hadis apa? Hadis Tirmizi yang berbunyi la'anallahu zuwaratil kubur. Artinya dilaknatkan Allah akan segala perempuan yang ziarah kubur. Kacau dia, ada soal ada Tirmizi. Allah laknat perempuan ziarah kubur. Apa maksud tu? Tu ulama tempat kata. Siapa tu perempuan yang kena laknat ni? Bukan semua perempuan. Perempuan yang muda belia, yang cantik-cantik, bersolek-solek, memakai elok-elok, pergi ke kubur, sedangkan situ pun ada orang lelaki, ini mendatangkan fitnah. Yang ni yang dilaknat. Kalau sekadar ziarah kubur, tutup aurat, tak nampak, ataupun dah memang tua, maka tidak termasuklah hadis yang kena laknat ni. Dan telah berkata Imam Al-Qurtubi, ditanggungkan makna bahawasanya haram itu didirikan atas banyak kerana diambil daripada sabdanya zuwaratin lil mubalaghah, artinya banyak ziarah. Ni pun satu pendapat ulama lagi. Banyak pendapat. Yang haram ni bila banyak-banyak kali ziarah. Sekali-sekali tak apa. Ada setengah ulama kata gitu. Orang perempuan yang kata haram ni, maksud yang kata haram ni bila mereka kerap ziarah. Habis muka dia tiap-tiap hari dia. Itu yang haram. Adapun sekali setahun datang, kalau ikut kata Imam Qurtubi, harus tak haram. Sebab apa? Sebab dalam kalimat zuwarat tu jamak. Lafaz jamak ni beri faedah mubalaghah, bersangatan banyak kali ziarah. Zuwarat. Dan sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik cara ulama memahamkan satu-satu konteks ayat. Dia macam ni. Mubalaghah ni, saya nak ajar sikit lah tuan-tuan supaya tuan faham. Apa beza tawabin dengan taibin? Taibin orang bertaubat. Tawab bila bubuh sabdu tu maknanya orang banyak kali taubat. Itu yang menarik dalam doa wuduk tu. Doa lepas wuduk, asyhadu alla ilallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allah maj'alni minat tawwabin. Tawwabin tu makna banyak kali taubat. Buat maksiat taubat, buat maksiat taubat. Allah kasih orang yang banyak kali taubat, bukan sekali taubat je. Zairatun, perempuan yang ziarah kubur. Zawaratun, orang perempuan yang banyak kali ziarah sebab ada sabdu. Ni kalau orang tak kerti bahasa Arab, cukup faham dekat tu. Jadi ini menarik macam mana satu orang imam, Syekh Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Qurtubi, dia bagi makna macam tu. Kalau sekali-sekali ziarah tak apa, yang haram ni asyik-asyik ziarah, asyik banyak. Dan sungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegahkan daripada ziarah kubur, kemudian dinasahkan tegah. Asal-asal Nabi tak pergi ziarah, dan menyuruh ia kemudian daripada demikian itu dengan ziarah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzhidukum fid dunya wa tuzkirukumul akhirah. Adalah aku tegah kamu daripada ziarah kubur, kata Nabi. Dulu semasa musuh Islam, Nabi ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah kamu akan dia. Bahawasanya menziarah kubur itu menzuhudkan kamu di dalam dunia dan mengingatkan dia kamu akan akhirat. Jadi bila dah tengok kubur tak apa, bawa balik. Kapannya mati tetap mati, nak lagi mana? Tetap mati. Dah mati tu apa ada? Fikir tengok, apa bawa balik? Harta, anak-anak, amal, cuba tengok. Dan riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini menarik, Nabi kata, ziarahlah kamu kubur kerana dua perkara: menzuhudkan kamu dalam dunia
Yang kedua, mengingatkan kamu akhirat. Kerana antara kita dengan akhirat ada satu stesen lagi, nama alam barzah, alam kubur. Kalau dah tengok kubur pun tak ingat mati lagi, tak tahulah. Itu salah satu tafsir ayat Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu dengan oleh membanyak-banyakkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah. Zurtum, kalau kita tafsir terjemah word by word, zur tu makna sehingga kamu ziarah kubur. Tapi makna asal maksud dalam tafsir itu sehingga kamu masuk dalam kubur. Tapi boleh juga ada arti sehingga kamu ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kubur di peringatan. Kalau dah tengok kubur pun tak ingat mati lagi, tak ada peluang lagi. Dah tengok dah kubur ni, patut fikir ni lepas kubur ni apa ni? Akhirat. Dah siap belum? Dah ada persiapan belum? Tu kira. Sebulan sekali kita kena pergi ziarah kubur tu, tengok kubur tu. Tanya diri dah sedia belum? Kalau bersedia, apa persiapan nak buat? Duk sibuk corona je, mati tak ingat. Corona takut, mati tak takut. Kacau tu. Ada kartun orang gila. Orang gila tu tengok orang takut corona. Orang takut corona pakai SOP lah, pakai ni penutup muka, tapi aurat terbuka. Orang gila, aku gila ke orang ni gila tu? Aku gila ke orang ni gila? Corona dia takut, dia tutup hidung dia, tutup mulut, kepala tu buka, kaki buka. Mana? Betul kata apa lagi? Dari riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia keluarlah ia pada tempat kubur dan bersabda ia, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun fanas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini salah satu sirah doa yang salam yang Nabi ucapkan bila Nabi melalui kubur. Nabi cakap, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Sejahteralah atas kamu, hai kampung kaum orang beriman, dan bahawa kami insya-Allah dengan kamu menghubungi kami besok, kami pun masuk juga dalam tu. Maka kami minta akan Allah bagi kami dan bagi kamu akan afiah. Telah bersabda ia dari riwayat Ibnu Abdul Bar dengan isnad yang sahih, tiada daripada seorang yang lalu dengan kubur saudaranya yang mukmin, yang ada ia mengenal ia akan di dalam dunia, maka memberi salam ia atasnya, melainkan mengenal ia akan dia, Allah, dan menjawab ia atasnya akan salam. Jadi hadir ni, bila kita lalu kat kubur, kalau orang dalam kubur tu kenal kita dalam dunia, anak kita, saudara kita, kawan kita, jiran kita, kita bagi salam. Maka kata Ibn Umar, maka dia akan jawab salam kita ni. Dia akan jawab salam tu balik. Waalaikumsalam, ya, kita tak dengar. Dan telah datang warid bahawasanya Nabi SAW ziarah ia akan kubur ibunya, dan menziarah kubur Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni orang yang pertama sahabat yang di makam yang dikuburkan di kuburan Baqi'. Di Madinah tu ada kubur besar, kuburan Baqi'. Jadi orang pertama yang ditanam situ nama dia sahabat yang bernama Uthman bin Maz'un. Bukan Uthman bin Affan. Dan diceritakan, jadi Nabi ni, Nabi ziarah kubur mak dia, kubur Uthman, dua kubur Nabi ziarah. Dan dicerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ia, telah lalu Nabi SAW dengan kubur di Madinah, maka berhadap ia atas dan bersabda ia, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum wa antum lana salaf wa nahnu lakum tabi' tu nas'alullaha lana wa lakumul afiyah antum salafna wa nahnu bil athri.
Artinya bela sejahtera atas kamu, hei orang ahli kubur. Mudah-mudahan Allah ampun bagi kami dan bagi kamu. Kabar mula kamu dulu, mendahulu bagi kami, kamu pergi dulu. Kami bagi kamu tu ikut, kami akan ikut kamu nanti. Kami minta Allah bagi kami dan bagi kamu tu akan afiah. Bermula kamu telah mendahulukan kami dan kami akan ikut bekas kamu. Dan telah mengeluar di Ibnu Abi Syaibah daripada Hasan bersabda Nabi SAW, barang siapa masuk ia akan tempat kubur, maka berkata, ya Allahumma rabba hadil ajsadil baliyati wal izamin nakhrati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni. Nasaya kata, sabda Nabi SAW, siapa masuk kat tempat kubur, dia baca doa ni, baca Allahumma rabba hadil ajsad, wahai Tuhanku, Tuhan sekalian jasad-jasad yang binasa, yang baliah binasa, dan tulang-tulang yang bakal hancur, yang keluarlah ia daripada dunia, wahya bika mu'minatun, sedangkan dia beriman dengan engkau, masukkanlah atasnya akan roh daripada engkau dan sejahterakanlah daripada aku. Dan saya minta ampun baginya tiap-tiap yang mukmin yang mati masa dijadikan Allah akan Adam. Tu dia semua. Kalau siapa baca doa ni di ziarah kubur, dia pergi baca doa ni, orang dalam kubur ni sampai zaman Nabi Adam semua minta ampun untuk diri dia. Masya Allah, besar doa ni. Cuba ikut saya baca. Allahumma rabba hadhil ajsadi baliyati wal izami nakhrati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni. Itu doa dia. Dibacakan doa ni, kata Nabi SAW. Hadis ni riwayat daripada Abi Syaibah, daripada Hasan. Siapa baca doa ni, bila dia sampai kat mana-mana tanah kubur, dia baca doa ni, Allahumma rabba hadil ajsadil baliyah wal izamin nakhrah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil 'alaiha ruhan minka wassalaman minni. Nasaya diminta ampun baginya tiap-tiap orang beriman yang mati semasa dijadikan Allah akan Adam. Maksud dia apa? Daripada Nabi Adam jadi sampai sekarang, semua tu, segala mayat-mayat ni semua, segala roh-roh ni minta ampun untuk diri dia. Faslun wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Diceritakan bahawa Luqman Al-Hakim mempunyai seorang anak lelaki yang sangat didik, suka dididik, suka diasuh, sudah diberi nasihat, sudah diberi didikan. Anak itu tak terkira, tak dengar kata. Satu cara terakhir yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, setiap kali ada kematian, dia akan membawa anaknya menziarahi jenazah. Rupa-rupanya dengan menziarahi kematian, menyedarkan anaknya tentang keterlanjurannya, menyebabkan dia segera bertaubat. Kalau saya bertanya, Ustaz, kenapa kisah-kisah Luqman Al-Hakim ni banyak menjurus pada mendidik anak? Okey, soalan saya kedua, Ustaz, dengan penagih dada tega. Penagih dada tega ni memang payah nak diubat. Tapi kalau kita ambil iktibar daripada kisah Luqman Al-Hakim, Ustaz, contohlah, penagih tega ni, kita suruh dia menziarahi jenazah setiap kali kematian. Bagi dia satu beg sandang. Beg sandang ni ke mana dia pergi, ke tandas ke bilik air, ke mana-mana pun dia bawa. Dalam beg sandang ni ada satu batu mizan, ada satu kain kapan. Kalau kaedah ni kita gunakan daripada cerita Luqman Hakim, apa pandangan Ustaz? InsyaAllah. Makin hebat soalan ni. Baik, soalan yang pertama tadi,
Kenapa dalam Al-Quran kita tengok banyak riwayat, banyak ayat-ayat ni, bila Luqmanul Hakim ni dia kata ya bunayya, dia nasihat anak dia. Dia nasihat anak dia. Pertama kita kena tahu Luqmanul Hakim ni berapa umur dia. Setengah riwayat mengatakan Luqmanul Hakim ni umur dia panjang kat 1000 tahun. Dan dia berkhidmat hampir dengan 4000 orang nabi-nabi dan rasul. Wallahu a'lam, tak tahu. Tu setengah riwayat kata. Ya. Dia banyak khidmat dengan terlalu ramai nabi-nabi dan rasul yang dia menghadamkan diri dia. Jadi dia satu, dipanggillah dia Luqmanul Hakim, Luqman the wise man. Sebab dia banyak mendapat kalam-kalam hikmah daripada para nabi. Umur dia panjang. Ya. Jadi orang yang umur panjang, tua pula tu, tentulah banyak nasihat yang hikmah-hikmah yang ada pada diri dia. Sehingga cakap dia tu dipakai orang. Maka orang yang pertama yang dinasihatkan anak dia sendiri. Anak dia. Allah anugerah dia anak yang degil tu. Satu pengajaran bagi kita ni. Yang kata anak inna azwajakum wa auladakum fitnah. Sungguhnya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu tu fitnah, tu ujian bagi kamu. Tak lepas adakah dia nabi, adakah dia Luqmanul Hakim, dia tak diuji. Maka ujian tu sesuai dengan kehebatan orang tu dah. Jadi lagi hebat orang tu, lagi degil anak dia. Betul, kita tengok orang yang ulama' ni kadang-kadang ujian dia anak. Kata kita tak boleh suuzon gitu, apa ni? Bapa ulama', anak tu ujian dia tu, ujian bagi ulama' tu. Ujian ulama' tu. Kadang-kadang bapa polis, anak mencuri pula. Ujian bagi bapa tu. Bapa kerja tangkap orang, anak pula buat. Itu ujian Allah. Kata bukti ujian Allah tu. Anak ustaz, perangai anak macam tu. Kita tak boleh kritik, itu memang kerja Allah, ujian itu. Maka Luqmanul Hakim, dan tujuan ujian tu supaya hikmah yang ada pada bapa dia tadi, iaitu Luqmanul Hakim, ya, dalam didik anak dia tu, kita faham bahawa yang menggunakan hikmah tu bukan Luqman tu sendiri, Allah. Sehebat mana pun seorang ayah tu, ya, mendidik anak dia, siapa yang sebenarnya mendidik tu siapa? Allah. Bukan sebab dia hebat, Tuhan anugerah kan. Jadi sebab itulah Luqmanul Hakim ni banyak kata-kata nasihat dia pada anak dia. Lepas tu ditunjuk dalam kisah tu, dihubung dengan soalan nombor kedua tadi, di mana bapa dia ni selalu membawa ziarah, bawa anak dia ziarah kubur sampai lembut hati anak dia ni. Jadi tuan ni tanya, apakah bagus kaedah kalau kita bagi orang menagih dadah ni, dia bawa batu, dia bawa batu nisan, bawa dia taruh dalam beg, suruh dia jalan. Kaedah tu bagus, tapi masalah satu je. Sebab saya kaji juga kawan menagih dadah ni, dia akan bawa batu, dia akan bawa sejadah, dia bawa kain-kapan, dia bawa jarum sini. Ni masalah ni. Orang menagih dadah ni cerdik. Dia berlakon. Dia IQ dia dadah kan. Jadi adakah benda ni efektif? Dia hanya efektif apabila dua perkara. Satu, hidayah Allah. Itu kita tak boleh nak kata apa. Yang kedua, kesediaan terbukanya hati orang ni sendiri untuk dididik. Kalau diri sendiri tak nak tinggalkan perbuatan yang tak baik itu, cuma berpura-pura tak ikhlas dalam nak ni, memang tak boleh buat apa. Sebab diri sendiri telah memilih. Innamal a'mal binniyat. Kita bawa lah batu nisan sebesar-besar pun kalau dah hati tu tak nak ingat, tak ingat juga. Sebab tu kalau kita tengok, masa saya pernah duduk Mekah setahun, paling banyak kes curi kat Mekah kat mana? Depan Kaabah. Depan Kaabah. Kaabah tu apa? Baitullah. Allah, kalau dah tengok Kaabah tak ingat Tuhan, kita tak tahu lah. Tapi paling banyak kes curi depan Kaabah. Tengah-tengah wasak sesak tu, zap, dia curi duit. Tengah-tengah tawaf, profesional. Kita pun tak tahu duit dah hilang dah. Jadi macam mana jadi macam tu? Di depan Kaabah pun orang tak nampak. Allah. Ni, ya. Ni kita kata tadi. Yang melihat itu
Bukan mata ini, mata hati. Kalau mata hati itu sudah ditutup Allah, maka butalah ia. Sehingga disebut dah dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut bal adallu hum kal an'am lahum uzunun, mereka ada telinga wala sami'a, tak dengar, walahum basarun, ada mata tapi wama ra'at, tapi tak, wala ra'at, tapi tak nak lihat, ada hati tapi tak nak faham. Hum kal an'am, kata Allah, mereka ni macam binatang ternak. Betul Allah kata apa? Bal adall, lebih teruk daripada binatang ternak ni. Masya Allah. Macam mana boleh kata lebih teruk daripada binatang ni? Binatang ni tuan-tuan, kalau kita tengok apa ni, kucing ke, kat rumah saya ada kucing tu, dia tak ada akal, tapi bila dia dengar bunyi tung, telinga dia dengar. Dia alert, dia sentiasa syuur, dia menjaga keliling kelalang, dia takut kalau ada mudarat yang akan datang pada diri dia. Tapi manusia ni kalau dah kena dadah, dah kena lalai dah, dia tak sedar. Itu dalam Quran kata wahum la yash'urun, mereka tak sedar, bukan tak tahu, tak sedar, bukan la ya'lamun, la yash'urun, tahu tapi tak sedar. Ini teruknya manusia ni, wallah. Tapi bukanlah kita kata kaedah tu tak baik, kaedah boleh kita buat, bawa batu nisan, bawa ni bagus, tetapi jangan lupa kita berdoa, dan kita kena ingat yang boleh menyedarkan ni hakikatnya adalah Allah, hakikatnya Allah. Sebab tu dalam Quran kata apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, berilah peringatan. Wa dzakir, pada peringatan banyak kali. Fa inna dzikra, maka sungguhnya peringatan tu tanfa'ul mu'minin, hanya akan memberi manfaat bagi orang yang mukminin, yang percaya. Kalau tak percaya tak ada manfaat. Kalau dia pura-pura dia tak mau dengar, memang tak boleh. Peringatan hanya akan memberi manfaat kalau orang yang mendengar tu percaya. Kalau dia tak percaya, dia tak terima, susah. Lepas tu kita kena sentiasa berdoa, meminta hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dia buka hati tu. Dia kalau orang mendidik orang-orang macam ni, susah. Lepas tu orang-orang ahli-ahli tarik, macam Abah Hanur, macam apa, kawan saya buka Inabah, dia buat zikir. Dia tak ngajar fiqah ni, tak guna. Ngajar bagi dadah fiqah, tauhid, zikir. Sebab nak bagi sedar hati tu, hati tu dah mati. Sampai hati tu ingat pada Allah, barulah peringatan tu bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ustaz, kalau kita duduk tepi, lalu tepi kubur sampai tak salam kita kepada ahli kubur. Kalau duduk kat tepi tapi tak bagi salam, lepas tu salam kita sampai tak? Macam mana? Duduk kat tepi kubur sampai tak salam kita pada, maksud dia bagi salam lah. Duduk tepi bagi salam tak? Duduk tak bagi salam tak? Tak ada lah. Duduk tepi bagi salam sampai. Duduk tepi salam. Lepas tu kalau kita duduk kat kubur tu, sebaik-baiknya cari bahagian muka dia. Kalau kiblat sana, kita duduk ke depan tu, menghadap dekat bahagian muka dia tu, situ kita bagi salam. Itu yang terbaik. Soalan saya berkenaan tentang di perkuburan, membuat pembinaan di perkuburan, adakah boleh? Ni memang pembahasan yang agak panjang, tapi boleh kita ni. Baik, apa hukum membina binaan di atas kubur? Yang Rasulullah kata, Rasulullah marah, larangan, Rasulullah melarang membuat binaan. Binaan yang macam mana? Apa bunyi hadis tadi tu? Binaan yang asal yang dilarang dalam hadis tu as-sanam, yang berbentuk seperti bonggol unta, bentuk begitu. Kenapa Rasulullah melarang membuat binaan seperti bonggol unta? Kerana menyerupai kubur-kubur Kristian pada zaman dulu. Kubur-kubur orang-orang soleh Kristian zaman tu, mereka buat macam tu dan mereka sembah kubur tu. Ni yang Nabi larang ni. Ni yang Nabi larang binaan yang asal dia larang, itu yang dilarang. Itu yang dilarang dalam hadis itu, binaan yang macam tu. Yang pertama. Yang kedua, okey, sekarang ni apa pula hukum kita dekat kubur-kubur kita ni? Kita bina binaan dengan maksud binaan supaya
kubur ni kekal, maka dilihat di mana kita bina kubur tersebut. Kalau dibina di tanah sendiri tak ada masalah, harus. Dengan tujuan kita bina ni air air yang lalu kawasan itu, jadi bila kita datang nak ziarah, kita nampak lagi kat mana kubur. Yang menjadi masalah kalau binaan itu di tanah kubur wakaf. Dan banyakkan tanah kubur ni semua wakaf. Yang sini ada bahas, harus ke tidak kita bina tu. Maka dalam kitab-kitab kata ada yang kata haram, ada yang kata makruh membina binaan tersebut kerana menyempitkan tanah kubur. Sempit tanah kubur ni macam mana? Maknanya sekira-kira tak dapat nak dirobohkan. Tak dapat nak diroboh, tak ada nak roboh. Habis sempit, dia ambil tanah wakaf ni bukan hak dia. Sampai masa orang ni pula tak tanam, orang ni pula tak tanam. Ni kita dah bina banyak-banyak, orang dah sempit dah kubur tu. Sampai tempat orang tak ada masuk. Tapi kalau ada cara kita dia ada dua. Satu, kalau kita bina itu dengan alasan, kalau kita tak buat tu rosak dah ustaz, nak cari kubur dah tak jumpa dah. Tu pertama. Yang kedua, kerana keadaan tanah tu. Yang kedua, kita bina tadi tu sekira-kira kalau besok dihancurkan tak ada masalah, boleh dipecahkan. Barulah hukum ni tu jatuh harus. Kalau tidak, makruh, ada setengah pendapat kata haram. Sebab dibina di atas tanah yang wakaf ataupun sabil, perkuburan untuk orang ramai. Lepas tu kalau kita saya tengok kalau kubur di belah Kedah tu simple. Ulama' dia punya kubur simple dia, kalau tu sikit. Kalau kat Negeri Sembilan ni dia buat cantik sikit lah. Apa hukum buat cantik sikit ni? Khilaf ulama'. Macam saya kata dia, tu khilaf ulama'. Nak kita kata confirm haram, tak boleh langsung. Tak, ada khilaf kat situ. Atas dasar-dasar yang telah disebut tadi tu. Yang ditentang sampai bina sebesar-besarnya, naik pagar pula. Melainkan kubur yang kita buat itu kubur seorang para wali, kubur Nabi, kubur orang soleh menjadi syiar. Itu lain lah. Itu dah masuk hukum lain. Sebab dengan adanya kubur yang seperti itu, makam Syekh Said dia buat cantik, elok. Jadi orang boleh ziarah. Orang tengok makam tersebut, bertambah iman dia. Maka hukum dia sunat pula macam tu. Sunat pula. Sebab mentakzimkan orang alim tu bukan masa hidup je, masa mati pun kita takzim juga. Sampai pada kubur itu. Wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu termasuk daripada ketakwaan hati. Jadi ada perincian itu. Jangan kita jadi macam Wahabi, haram bina-binaan, pecah semua, hancurkan semua. Sampai makam-makam Rasulullah pun nak dihancurkan ni. Kalau dulu tuan-tuan ziarah di Mekah, di Madinah, kalau tengok gambar-gambar lama, di setiap kubur-kubur para sahabat, di setiap kubur anak-anak Nabi, kubur-kubur keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dia ada kubur. Jadi bila kita ziarah tu kita terasa kebesaran. Kita masuk, kita nampak inilah dia ulama, inilah dia sahabat, inilah dia tabi'in. Kita terasa dalam hati kita ni, inilah orang yang patut dimuliakan. Tapi kalau sekarang ni kubur anak Nabi dia batu gitu, tak ada kemuliaan. Bukan kita nak menyembah kubur itu, kita hendak memuliakan orang dalam kubur ni kerana dia ada kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menyatakan, wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa membesarkan syiar Allah, membesar tu mentakzimkan, memuliakan. Dan salah satu cara memulia itu dengan dibuatkan tempat yang baik supaya senang diziarah dan dikenal sebagai tanda syiar agama. Maka sungguhnya itu daripada ketakwaan hati seseorang itu. Tapi sekarang kenapa? Kerana mentafsir, memahami, macam tadi dia kata tu, hadis dan Al-Quran dengan pahaman yang sempit. Nabi larang membina binaan takut. Binaan yang macam mana?
Bentuk yang macam mana yang tak boleh tu? Bentuk yang tegak macam tu. Adapun kalau naik rata tak apa. Yang Nabi larang sanam yang macam bonggol unta. Kenapa dia larang macam bonggol unta? Kerana itu menyerupai kubur-kubur orang-orang yang dianggap soleh oleh orang Kristian pada zaman itu, dan mereka menyembah kubur itu. Yang ini yang dilarang dalam agama kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamin sultanik. Allahumma bi'ilmi qulubana wasta'mil asrarana واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم انفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر. اللهم انفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر. اللهم انفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر وسوء المشهد ومحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.